yang share screen tu. Kalau yang ni Dia macam mana nak buat? Tak biasa sangat iPad ni. kan? Kalau Android ada, Android ada share screen. Jadi keluar ni screen mirroring. Cuba Maknanya screen mirroring kan. Cerita sini ada tak? ni screen mirroring ni. Ni. Okey. Lupa nak minta rumah ni. Tak lupa nak saya nampak. Keluar. Rasa dia tak detect ni. Apalah dia. Kalau ini Yang ceramah ni saya kena pakai ni kat ni. okey. Rasa tak detect ni. Tak apalah. Nanti lupa dah itu. Yang ni nak mirror kat sini kan pun boleh juga. Sekejap. Link tu quick share. Kalau YouTube tu tak dapat je. Nampak tak? Tu di mana? Saya nak tengah Apa set bukan ni. ni? Sekejap ni. Saya kena set dekat ni kena pakai wifi ni kot. Surah Perdana. So kerana kita try mirror kat sini. Okey. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta qultani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mustaqim. A'udzuka min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi rahmatika. La yuqadu bi zambi faghfir li fa innahu la yafuzu man illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafaqkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutama nikmat iman dan amal ketaatan. Mudah-mudahan kita mampu menzahirkan rasa kesyukuran yang hadir atas kesedaran bahawasanya hidup ini tidak boleh tidak mestilah datang daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Sajdah ayat 9, "Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh dalam jasad manusia ini yang bermulanya mati. Kita ni bersifat mati, hidup bukan sifat kita. Syariat kehidupan kita hari ini kalau tidak dibahaskan dengan perbahasan hakikat kehidupan, boleh jadi kita akan terlupa dan terleka bahawasanya hidup ni bukan atas diri kita, sebab kita bermula mati. Kemudian tidak cukup dengan itu, Allah berikan kehidupan yang mana Allah jadikan sam'a wal absara wal afidah. Sama' basar, dengar kita, melihat kita. Mendengar itu kalau kita lihat pada syariat memang dengan telinga, tapi pada hakikatnya tidak, kerana telinga ni asalnya pekak, mata asalnya buta. Lalu mendengar kita itu bukan dengan telinga, bukan melihat dengan mata. Mendengar kita itu dengan sifatnya yang maha mendengar. Melihat kita itu dengan sifatnya maha melihat. Tidak cukup dengan itu jemaah sekalian, Allah berikan kita afidah, perasaan yang macam-macam kita boleh rasai hari ini. Rasa suka, rasa gembira, rasa sedih pun ada. Namun di hujung ayat itu jemaah sekalian Allah katakan qalil, sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Yang mana kalau kita lihat kenapa hujung ayat itu qalilan ma tashkurun. Syukur ini kalau kita bahaskan dalam perbahasan yang kita akan bincangkan panjang lebar insya-Allah dengan izinnya Allah SWT mudah-mudahan bantu kita untuk membahaskan tajuk yang besar maknanya, yakni perbahasan syarah hakikat kehidupan, yang mana Allah takdirkan saya untuk mengarang sebuah pengajian ini, yakni buku hakikat kehidupan yang ditahqiqkan oleh almarhum Tuan Guru Datuk Seri Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Kaedah membahaskan atau mensyarahkan kehidupan, bagaimana penglibatan Tuan Guru kita almarhum Datuk Seri Abu Hasanuddin Al-Hafiz hafizallahu taala alaih, rahimahullah taala alaih. Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau di kalangan orang yang saleh, masukkan syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
Kerana padanya ada perbahasan usul asas kepada syarah kehidupan. Hidup kita ni jemaah sekalian ada perbahasannya. Dia bukan hidup atas apa yang kita nampak saja kemudian ikut kita. Dia kata begini, ikut akulah, akunya kehidupan. Yang sakit aku, yang susah aku, kau apa tahu? Dia bahas macam itu. Lagi satu yang bahaya pula, agama-agama juga, solat-solat juga katanya. Masalahnya hidup ni, nampak? Apatah lagi mutaakhir ini, akhir-akhir ini, perbahasan tentang untuk memisahkan agama dan kehidupan begitu rancak, mas sekalian. Dengan pemahaman Islam liberalnya, yakni nak membebaskan asalnya manusia ni jangan terkongkong kononnya membawa pemikiran rasional bagi. Dalam agama pun dia nak rasional kan. Memang agama tu dah rasional dah, dia je yang tak rasional sebenarnya. Dia tak rasional dalam berfikir bahawa hidup ini bukan dia punya, kan? Lalu dia nakkan liberal, nak bebas. Daripada liberal tu nak bebas, lalu dibawa dalam bebas dalam agama. Daripada panggil Islam liberal. Asalnya liberal tu nak bebas daripada autokrat, cengkaman pemimpin yang zalim. Itu fasa revolusi Perancis dulu. Dia nak bebaskan cengkaman masyarakat. Tapi perlahan-lahan ideologi liberal itu dibawa dalam Islam, pergerakannya ada. Lalu datanglah perbahasan bebas di dalam beragama. Kok akulah nak ikut macam mana katanya. Dia melihat Al-Quran itu masih boleh dibahaskan lagi mengikut kesesuaian peribadi katanya. Sebab tu kita jumpa macam-macam versi perbahasan kalau orang yang melihat Islam dari sudut kebebasan tanpa ada batasan. Kemudian tak cukup dengan itu, liberal ini akan mula berkembang menjadi sekular. Apa tu sekular jemaah sekalian? Itu memisahkan. Bila dah bebas, maka dia bebas nak pisahkan apa yang nak dipisahkan dalam hidup ni. Tak nak hidup ni dikongkong. Kita tak nak terkongkong hidup ni, biar bebas. Lalu pisahkan. Pisahkan dengan apa? Agama, yang ini Islam, the way of life. Panjang tu. Tapi kita minta tu. Zoom. Bila nampak mas sekalian, kita ambil cakap kalau tak nampak 3 hari Jumaat. Tapi bolehlah pelan-pelan. Okey. Jadi kita akan bahaskan di pengenalan falsafah pembangunan kajian kehidupan. Ini kita sedang membahaskan ni perkara yang nak dikaji kehidupan. Agama itu bukan kajian lagi dah. Agama telah sempurna. Agama itu adalah tuntutannya adalah kefahaman. Nak faham agama. Tapi kehidupan kena kaji dan faham. Dua. Kajian dan kefahaman. Baik. Maka sebab apa kena kaji? Macam tadi, pemikiran. Antara perkara yang paling berlaku banyak dalam hidup ini adalah cara fikir. Dan ini berlaku dalam konteks perang saraf, doktrin dipanggil. Hati dia tak boleh kacau ni mas sekalian. Hati milik Allah, Allah jaga, insya-Allah, alhamdulillah. Kalau hati lah musuh, Allah jaga musuh, Islam jaga, rasa radap lah kita. Terutama iblis lah, bersifat gaib kan, dia boleh masuk ke tempat-tempat yang gaib. Tapi yang boleh diganggu adalah pemikiran. Maka di sini kita akan tekankan falsafah pembangunan kajian kehidupan. Jadi saya mulakan tadi perbahasan macam mana kalau tidak adanya perbahasan hakikat kehidupan, kita akan terperangkap dengan syariat kehidupan yang kita sangka mendengar. Itu syariat dengan telinga, melihat syariat dengan mata, merasai syariat dengan perasaan kita. Namun hakikatnya tidak. Hakikat ni, yakni asal muasalnya di mana. Lalu bila kita terlepas pandang dalam perkara kehidupan yang perlu dibahaskan, dikaji dengan kaedah yang mana ditahqiqkan almarhum Datuk Seri Bahauddin Al-Hafiz itu, iaitu bagaimana nak kaji kehidupan bersandarkan 4 sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ada 4 sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita biasa dengar sifat wajib bagi Nabi SAW dan wajib kita imani.
Ini pembahasan akidah. Akidah. Dan wajib kita imani dan wajib kita berusaha untuk terjemahkan di dalam kehidupan. Sebagai contoh, sifat yang pertama adalah siddiq. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, di sini datangnya perbahasan bila ada tahqiq ni. Yang ini ada susunan siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Fatanah nombor 3. Kalau jumhur, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dan susunan ini tidak boleh disusun sebarang-sebarang, jemaah sekalian. Dia tidak boleh ditukar. Contoh, nak jadi laju, fast katanya. FAST, laju sikit Ustaz, fast katanya. Tak boleh. Dia apa yang disampaikan oleh almarhum sendiri. Ini jumhur ulama. Dan yang bab kedua amanah, ketiga fatanah, dan yang keempat bab tabligh, keseimbangan, wasatah, kesederhanaan dan keseimbangan. Dari 4 usul ini kita akan bahaskan dalam kehidupan. Yang saya mulakan tadi adalah bagaimana membincangkan pada fasa pengenalan. Di sini kita akan masuk dalam kaedah tadi, siddiq. Kita membongkar kebenaran dan membenarkan. Maka kita bawalah perbahasan tadi sebagai contoh. Apa yang akan mengganggu dalam hidup ini? Cara fikir. Pemikiran akan mendapat serangan habis-habisan, menyebabkan kalau salah cara pembawakan pemikiran ini, dia akan membawa kepada perbahasan yang keluar daripada fitrah kehidupan yang sebenar, bersandarkan kepada Allah, ketuhanan. Bagai contoh macam tadi sekular, yang ini bila dia dah nak bebas, dia pisahkan agama. Agama bukan dia tak tolak agama, tapi dia tolak penggunaan atau penterjemahan af'al amali agama dalam hidup. Dalam hidup ni ada cara lain. Walhal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan, innama bu'istu liutammima makarimat akhlak. Sebelum, kalau kita lihat solat disyariatkan, maka 13 tahun tu, tahun ke-12 ketika Nabi Isra wal Mi'raj dapat syariat solat. Sebelum tu, jemaah sekalian, yang ditekankan itu adalah perangai, yang mana itu dalam kehidupan. Dan sepanjang 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam, tahun ke-23 khutbah wada surah Maidah ayat 3 pun turun, barulah diturunkan dengan nama Islam. Sepanjang itu adalah membawa kehidupan kepada kesejahteraan yang bersandarkan kepada keimanan yang benar, kepercayaan yang benar. Sebab itu sesiapa yang dipilih oleh Allah untuk mendapat kepercayaan yang benar, maka dia akan mendapat kesejahteraan. Sejahtera lah. Macam kita pakai spare part original, kan? Maka kita Ferrari, kita ni lebih mahal pada Ferrari. Sebab Ferrari mahal, kan? Yang tukang buat Ferrari manusia. Kalau Ferrari saja tak boleh pakai spare part tiruan, pakai Ferrari pakai brake pad tiruan aftermarket, memang kita bawa boleh laju, boleh brake ke tidak ni kan? Tak ada cop Ferrari tu, tak ada cop, kita pakai tak boleh. Begitulah dalam hidup, kalau ada perkara yang tiruan, yang batil, maka banyaklah keraguan, kerisauan. Macam tadi nak pergi di hidup ni Ustaz, beramal dah, berzikir dah katanya, tapi macam tak boleh nak pergi. Kenapa? Kerana kita pakai spek ataupun spare part tiruan. Kat mana yang tiruan lah? Cara fikir kita, cara fikir tidak benar. Bila cara fikir tidak benar, maka dia akan efek kepada hati. Sebab tu penting jaga pemikiran ni. Sebab tu dalam perbincangan hakikat kehidupan ni, jemaah sekalian, kita akan mulakan dengan perbahasan surah An-Nur ayat 35 yang membahaskan tentang cahaya. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 269 yang membincangkan tentang kebijaksanaan. Di dalam hidup ini, dua perkara ini menjadi tunggak. Yang pertama cahaya, yakni ilmu. Yang kedua hikmah, iaitu kehidupan. Maka yang hendak kita cari dalam hidup ni adalah cahaya. Itulah dinamakan kebenaran. Cahaya yang membawa kepada keimanan. Dan surah An-Nur ayat 35
menjadi perbahasan kepada intipati permulaan perbahasan hidup ni. Jadi hidup ini pertama mula kena minta atau dapatkan cahaya, dan atau mencari cahaya, atau memahamkan kehidupan dengan cahaya apa? Cahaya kebenaran, nurullah, yakni hidayah. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah memimpin hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku kehendaki. Umpama ada kereta mahal-mahal, lampu tak ada, apa pun tak jadi. Kereta mahal, lampu tak ada, bagi sinar pakai tangan, tak boleh. Malam langsung tak boleh buat apa. Satu. Jadi yang pertama kita kena faham, cahaya adalah perkara penting dalam hidup yang membawa pada perbahasan ilmu. Dan di sinilah Allah menyatakan dalam perbahasan, Allahu nurus samawati wal ard. Allah yang menyerangi cahaya langit dan bumi. Yakni merujuk kepada hidup ini, apa yang ada di langit dan di bumi ini, di bawah penguasaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bandingan nur hidayah, yakni petunjuk Allah, yakni Al-Quran, yang merupakan sebuah miskat seperti geluk ataupun bekas yang berisi di dalamnya sebuah lampu. Lampu itu dalam geluk kaca. Geluk kaca itu pula jernih, terang laksana bintang yang bersinar cemerlang, iaitu pokok zaitun yang bukan saja disinari matahari semasa naiknya dan bukan saja semasa turunnya, tetapi ia sentiasa terdedah pada matahari. Hampir-hampir minyak itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar, kerana jernihnya walaupun ia tidak disentuh api. Sinaran nur hidayah ini nak gambarkan cahaya, yakni hidayah Allah Ta'ala itu, benderang, terang benderangnya itu dengan sendirinya, yakni dengan ilmu, dengan hidayah Allah Ta'ala itu, membawa kepada keadaan yang mendapat petunjuk. Petunjuk yang mana hidup ini asalnya gelap, tiada cahaya, kegelapan. Nak tahu hidup tengok kubur, tak ada apa, gelap. Itulah hidup kita. Cahaya yang ada ni cahaya elektrik, cahaya matahari. Dan perbandingan itu Allah kata, Allah memimpin sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya kepada nur hidayah itu. Ini kata Allah memimpin siapa yang mencari, hati tergerak untuk mencari. Ya, ini dengan apa? Dengan ilmu. Dan Allah mengemukakan berbagai-bagai misal perbandingan untuk umat manusia, dan Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Baik, kita melihat dalam surah An-Nur ni, permulaan kita ambil ibrah ni, ibrah tadabbur sikit. Kita tak pergi pada tafsir. Tafsir ni kita kena lihat pelbagai angle, yang tafsir Al-Qutubi, tafsir At-Tabari, tafsir Ibn Katsir, itu tafsir. Kalau ibrah ni, kita ingat kepada perbahasan bagaimana nak melihat dalam kehidupan. Kita ambil maksud cahaya. Jadi yang pertama yang diperlukan cahaya. Cahayalah yang akan menunjuk jalan. Cahaya apa? Nur hidayah Allah. Dan itulah peranan Nabi SAW diutuskan oleh Allah SWT membawa cahaya kehidupan. Cahaya kehidupan ni, kalau Fadil Ustaz Akhil Khair boleh nyanyi satu lagu sedap. Bila nur melimpah di hati, manusia itu bangun dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri. Cahaya masuk dalam hati ni, hidup ni dimasukkan, akan nampak perbandingan orang yang dapat cahaya Allah ni. Antaranya dia lapang, fikiran dia lapang, hatinya tenang. Dia tak ada serabut fikiran ni. Ada orang cakap serabut macam-macam nak fikir. Siapa yang beri Allah yahdillah nurihi may yasha, pertama dia akan lapang. Benda banyak fikir hidup ni, tapi dia lapang fikirannya, malah Allah bimbing dia untuk mengatur kehidupan. Sebab itulah Nabi SAW boleh kata multitasking. Semua pangkat Nabi ada. Sebab apa? Sebab Nabi direct dapat cahaya daripada Allah. Nurun ala nur. Apabila Allah pimpin seseorang itu dengan cahaya, maka dia akan mendapat ketenangan hatinya, dan hatinya itulah memberikan manfaat pula kepada apa yang dipikir tadi. Hatinya pula akan memandu arah dia berfikir soal kehidupannya berserta zikir, fikir zikir iman. Yakni contoh,
Orang hari ini cari duit, dalam bahasa money make money. Orang yang mendapat cahaya petunjuk Allah, dia tak sebut money make money, dia akan sebut money make pahala. Duit buat pahala. Dia tengok duit macam mana nak jadi pahala, dia tengok masa macam mana jadi pahala ni. Itu perbahasan hakikat kehidupan. Sebab dia lihat yang kekal hanya pahala di sisi Allah, itu yang kekal. Bila macam tu dia lagi cerdik, dia akan dapat apa? Kebijaksanaan. Dan di sini pula dia masukkan kebijaksanaan. Dalam sudah dapat cahaya, yakni iman, membincangkan tentang hari akhirat dan tentang kepercayaan tentang Allah dan hari akhirat, maka Allah akan berikan yu'til hikmata may yasha. Ada cahaya, ada juga orang dapat cahaya tapi tak tahu nak pergi mana pun ada. Contoh dah dapat, dah tahu, dah nampak dah, tapi tak pergi-pergi. Sebab apa? Dia tidak dapat kebijaksanaan. Sebab tu ilmu wa hikmah. Ilmu wa hikmah. Ilmu iman ada, hikmah menterjemahkan iman juga penting. Nah, dalam perbahasan kehidupan, hakikat kehidupan ni akan menekankan kepada hikmah itu, kebijaksanaan bagaimana nak terjemahkan hidup dengan iman. Itu kita akan tekankan perbahasan di situ. Sebab tu kita akan banyak syarahkan kehidupan. Kita akan cerita banyak dialog-dialog, perbualan-perbualan kehidupan yang kadang kalau kita tengok secara iman, dengan iman, dan kita renung dengan kebijaksanaan, tak kena. Dia akan tak tally mas sekalian. Sebagai contoh, bila sebut tentang kehidupan ni dalam bahasa kehidupan, struggle is real. Bahasa orang Jawa kan, struggle is real. Susah payah tu real. Kalau berbincang soal kehidupan bersandarkan hakikat, yang kebenaran, struggle is not real. Dia tidak real. Tapi existing, ada, tapi tak real. Sebab apa tak real? Semua hidup ni mata'ul ghurur, kata Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan hidup dunia ni kesenangan yang menipu. Kalau kesenangan menipu, kesusahan tipu juga. Jadi jangan sampai kesusahan itu menipu kita untuk beramal. Kenapa lambat? Susah, saya tak tenang lagi, tak boleh, saya macam-macam benda kena urus dalam hidup ni. Susah nak solat awal waktu, payah. Nak dengar ceramah, payah. Sebab apa? Susah. Tidak tertipu dengan susah. Sebab susah tu sementara. Ramai orang bekerja untuk senang. Sebab dia susah, dia habis masa untuk senang. Senang pun kena tipu juga. Dua-dua tipu. Ada tapi tidak kekal. Tapi hari ini dia ajar seakan kekal je susah itu. Bila senang pula kekal je senang itu. Dua-dua tidak kekal mas sekalian. Semua orang tahu perkara ini. Tapi bila dalam implementation, dalam af'al, dalam penterjemahan hidup, seakan kita menganggap benda itu benar, padahal tidak benar. Tapi perkataan ini banyak dikeluarkan. Kesusahan itu benar, struggle is real, walhal tidak real. Existing, ada, tetapi tidak real. Bila-bila masa boleh tukar jadi okey. Contoh kita diuji, ni dah masuk tahun berapa dah? Tahun ketiga, PKP tempoh hari kan. Ini kalau kita kira Ramadan lah, ni Ramadan kedua lah kan, tahun ni Ramadan kedua. Tengok kalau kita tanya sampai bila lah nak macam, sampai bila dah macam ni. Bila dah tak ada, dah kita lupa pun. Betul tak? Lupa diri pun ada. Dulu marah, buka masjid, kenapa tutup masjid? Ini agenda Dajjal ni. Sekarang tak datang juga. Siapa yang Dajjal ni? nak tanya juga soalan tu. Awak kena Ustaz sekongkol dengan agenda Dajjal. Sudah tu. Dalam Dajjal tu kita, InsyaAllah lah kita tahulah nak tak diri kita kat mana. Yang bercakap pun tak datang. Dah lupa dah. Bila tak ada COVID, dah lupa dah. Kejap je. Dulu kita sesara, Allah, tengok siling masing-masing kat rumah. Ni ke? Ni semua ni semua imam-imam pencen ni. Imam-imam pencen ni semua 30. Apa buat tarawih lu kat rumah, semua imam-imam. Jadi imam semua kat rumah. Suasana imamnya tak boleh lagi. Pernah genung kan, kalau ingat balik, ya Allah akan jadi tarawih kat rumah 30 hari.
kan? Solat Aidilfitri pun jadi imam juga, macam-macam jenis. Khutbah pegang Allah, buat main pun ada. Jadi nak bagi tahu susah kita tu, tengok bila dah tak ada, tak real. Sampai orang cakap, ya tak real pun. Nampak ada pula suara-suara mengatakan tak real, kan? Jadi ini orang yang bijak, kata Nabi, Al-Qayyis mandana nafsa amila lima ba'dal maut. Ya, ini orang yang bijak itu adalah orang yang melihat kehidupan atau mempersiapkan kehidupan selepas kematian. Itu orang bijak. Bermaksud bila dia dapat iman, dia dapat amal yang hikmah. Hikmah itu maksudnya apa yang ada pada dunia ini, dia nampak akhirat. Dalam perbahasan hakikat kehidupan ini, kita akan simpulkan, kita akan khulasahkan pada perkataan mengakhiratkan dunia. Ini kajian kita. Dia tak ada sekarang akhirat, keluar asal lagi dunia. Itu kalau macam tu pemikiran, makna kita telah dipisahkan. Atau sama je, datang solat, tak datang, itu liberal dan plural pun salah. Menyamakan pun salah, memisahkan pun salah. Yang betul yang mana? Menyatukan. Menyatukan, tidak menyamakan. Menyatukan, tidak memisahkan. Menyatukan, mesti yang ada menguasai salah satu. Contoh akhirat dan dunia. Kalau diberi pilihan nak akhirat ke nak dunia, kita mau cakap kita nak dua-dua. Allah pun kata bohong. Kita akan cenderung dekat akhirat, dekat dunia. Bal tuksirunal hayatad dunya. Kalau diberi pilihan nak kiri kanan nak yang mana, kita akan pilih dunia. Jadi ianya bukan pilihan, ianya ada suruhan yang perlu disatukan, yang mana akhirat menguasai dunia. Kul mata'ud dunya qalil, katakan dunia itu kecil, walal akhiratu khairul liman ittaqa, akhirat itu kekal. Jadi kekal itu akan menguasai dunia. Dunia ni habis. Contoh, pahala akan kontrol duit. Bukan duit kontrol pahala, pahalanya kontrol duit. Kalau duit yang kontrol pahala, bermaksud kita akan banyak tak buat pahala, yang akan terkorban banyak pahala. Tapi kalau pahala kontrol duit, jadi lain. Dan selagi mana ada pahala, selagi itu duit terpelihara. Buktinya zakat, ada di duit. Zakat ada kan, 1400 tahun start syariat zakat ada, sampai sekarang duit tak habis. Bukti ketika isyak dah belum? Azan? Belum. Ketika tengok Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, Bi'ru Rumman, hartanya masih ada sampai sekarang. Yayasan Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi itu bukti pahala kontrol duit. Baik, kita gila azan insya-Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على سيدنا محمد هو الله مقام إنك لا تخلف الميعاد. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara jemaah yang muliakan Allah SWT, kita sambung sikit dan kita buat kesimpulan untuk perbahasan kita pada malam ini. Baik. Maka saudara jemaah yang muliakan Allah SWT, dua surah tadi, yakni ayat pada surah An-Nur ayat 35 dan suratul Baqarah ayat 269, menjadi tipati penting kepada perbahasan hakikat kehidupan, yang mana dalam bahasa mudah sebut hakikat kehidupan, dia ada pairing ataupun regunya bersama dengan syariat kehidupan. Dia sebut syariat kehidupan ataupun kita faham perkara yang kita lakukan, adat yang kita nampak, kita zahir nampak syariat. Syariat agama, syariat Islam, syariat dan syiarnya. Bagi contoh, syariat solat. Baik. Syariat kehidupan, perbincangannya yang kita faham, contoh syariat duit, kehidupan syariat kena kita pakai duit. Tapi ada perbahasan hakikatnya. Hakikatnya kita bincang bab duit, walhal hakikatnya kita bicara soal rezeki. Alat untuk menyampaikan kepada rezeki itu, kita pun bincang, kita pun cakap keluar cari rezeki, walhal sebenarnya kita sedang cari duit, bagi contoh. Namun begitu, kita kena hayati baik-baik kat sini. Jangan kita salah mentafsirkan bahawasanya kita ingat duit itulah perbincangan tentang rezeki. Duit itu, walhal rezeki itu perbincangan bukan tentang duit, tapi rezeki itu perbincangan tentang yang hak, yakni huwar razzaq zul quwwatil matin. Itulah daripada makhluk, daripada ciptaan akan mengenal kepada pencipta. Sepatutnya kehidupan kita ni, syariat yang zahir dalam kita punya tengok zahir pandangan kita, sepatutnya membawa kepada perbahasan untuk mengenal kepada Allah. Ini mengenal tentang rezeki. Kita faham
tentang keadaan syariat kehidupan yang perlukan duit, namun yang akan mengawal duit itu rezeki. Jadi rezeki pula kita kena jaga bukan ikut kehendak duit. Kehendak duit ni apa? Duit kau suka, kita kena kerja kuat-kuat, cari siang, malam, pagi, petang. Kadang-kadang tak fikir halal dan haram. Tapi kalau bicara soal rezeki, berbeza. Rezeki bukan bicara soal banyak, rezeki bicara soal berkat. Ramai orang sibuk menambah pendapatan, tapi tidak sibuk menambah keberkatan. Yang dipikirkan nak banyak duit, tapi tidak ada keberkatan pada yang banyak itu. Akhirnya yang banyak jadi sikit. Bagi yang mencari keberkatan, lalu dia menjaga rezeki. Dan tuntutan kepada kehidupan itu adalah menjaga rezeki. Daripada hadis Nabi SAW, mafhum hadis, ihfazillah yahfazka. Nabi suruh, kata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jaga Allah, Allah jaga kamu. Bil makna jaga Allah dengan mana? Jaga suruhan Allah. Rezeki ini kalau nak dapat mesti ikut suruhan Allah. Sebab rezeki bermula dengan nama Allah. Nah, di sini kita akan nampak pengenalan. Pengenalan ini nanti kita sambung pada siri akan datang. Ada perbincangan falsafah pembangunan kajian kehidupan. Sebagai contohnya saya bincangkan tadi, bagaimana hidup ni jemaskan bermula yang Nabi Adam AS, yang cahaya ilmu. Yang membezakan, ini perbahasan yang besar jemaskan. Seronok bila saya buat kajian ni, antara perkara yang menjadi kebenaran, iblis tak ada ilmu, jadi tak payah panggil dia alim. Jangan panggil iblis alim. Iblis tak alim. Iblis abid, dia beramal saja, banyak amalan, tapi tiada ilmunya. Buktinya mana jemaah sekalian? Dalam surah Baqarah 31 ni, ini antara falsafah ataupun bagaimana kita membongkar, nak mulakan perbahasan. Tadi inti dia ayat yang Al-Baqarah dengan An-Nur tadi 35 dan Al-Baqarah 29. Itu panduan nak tengok hidup ni kena ada cahaya, ini ilmu, kena ada hikmah. Baik, kita nak mulakan nanti perbahasan ni, kita akan tengok bagaimana kehidupan bermula. Sudah pasti kita akan tengok bermula dengan Nabi Adam AS. Ini baru tu kita kaji kehidupan, bukan kaji kehidupan orang. Kaji kehidupan yang Allah berkati. Itulah para anbiya, Tariq Nubuwah. Dan di situ ada rahsia besar. Dalam surah Baqarah 30 yang nak banyak cerita tentang iblis tak ada ilmu ni sekalian. Dan surah Baqarah 30, ketika Allah SWT nak menjadikan manusia yang bernama khalifah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yusilu fiha wa yasfiku dima. Tu malaikat kata tu. Ketika Allah kata pada malaikat nak jadikan manusia khalifah datang ke bumi, itulah bermula Nabi Adam AS dan kita semua. Lalu malaikat pun kata, qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima. Bukankah manusia ni akan buat kerosakan, pertumpahan darah, permusuhan? Tak cukupkah kami ni wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak? Tak cukupkah kami ni yang sudah bertasbih dan bertahmid kepadamu? Kami termasuklah dengan jin sekali. Malaikat paling ramai mewakili, walaupun ketika itu iblis ketuanya, tapi yang ramai mewakili yang sedikit. Yang kedua sedikit adalah jin, kana minal jin, iblis jin. Dan ketika itu Allah kata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kau tak tahu apa yang kau tahu. Dan Allah mulakan perbahasan di sini. Ketika itu Allah ajar Nabi Adam AS yang tadi malaikat kata khalifah ni akan buat kehancuran. Maka Allah pun ajarkan Nabi Adam AS, wa 'allama Adama asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Di sini ketika Allah mengajarkan Nabi Adam AS nama-nama benda dan segala gunanya, kemudian ditunjukkan kepada malaikat lalu berfirman, terangkan kepadaku. Allah cakap malaikat, terangkanlah kepadaku benda-benda ini jika kamu golongan yang benar. Allah tanya malaikat balik, termasuk dengan jin sekali. Tahu malaikat jawab apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pengakuan malaikat, Maha suci Allah, kami ni tak tahu apa melainkan apa yang dia tahu. Iblis tak nak mengaku, sombong. Ketika itulah iblis tak ada ilmu sebenarnya. Malaikat pun tak ada ilmu, iblis pun tak ada.
Kerana kesombongan dia meremehkan Nabi Adam. Aba wastakbar. Sedangkan Nabi Adam AS bermula dengan ilmu. Ilmu tadi cahaya tadi mas sekalian. Dan kita ni semua khalifah di depan saya ni, yang menyebabkan Allah angkat darjat kita mulia kerana ilmu. Dan ilmu ni tidak Allah berikan kepada malaikat dan iblis. Jin pun tak dapat. Iblis itu dia geram. Geram aku. Dia baru datang, mentang-mentanglah datang habis belajar dapat PhD. Contoh, aku dah kerja lama, aku tak naik pangkat. Dah kamu kerja je, ilmu tak ada. Contoh marahlah dia. Memang ilmu dia akan yarfa'illahu allazina amanu minkum wa utul ilma darajat. Jadi ilmu yang mengangkat tinggi ni bukan ilmu dunia, tapi ilmu asma, yakni ilmu mengenal Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kisah ni kita akan sambung pada perbincangan akan datang. Panjang lagi, perjalanan baru bermula. Kita akan sambung perbahasan pada siri akan datang. Wallahu alam, cukup untuk pada malam ni. Dan insya-Allah kita jumpa. Ada satu lagi pada Rabu keempat. Ni Rabu ni lah. Minggu ni kena jaga part kan, jadi sebagi jumpa Rabu satu lagi insya-Allah. Wallahu alam. Walaupun maaf daripada saya ada kekurangan terkasar ketukuran bicara dalam payat-payat. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ini. Aku lupa lihada wa astaghfirullah azim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah suratul asr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wallahu a'lam bis-shawab.